Okey, ni adalah faktor-faktor pula. Yang ni faktor ni cikgu nak sentuh ringkas sahaja. Okey. Ini adalah antara faktor yang boleh merubah rate of reaction of enzyme. So rate of reaction of enzyme tu can be altered by several factors such as temperature, pH, concentration of enzyme and concentration of substrate. Okay, yang ni cikgu copy je daripada. So dalam case temperature, okay, enzyme punya rate of reaction berubah mengikut temperature. So kamu boleh tengok kat sini, ini adalah temperature yang rendah. Okay, so ini temperature yang satu temperature. Okay, dan ini dikategorikan temperature yang tinggi lah untuk enzyme. Okay, ini untuk kebanyakan enzyme. Kebanyakan enzyme dia follow pada graf macam ni lah. Okay, so kita boleh ceritakan keadaan enzyme tu bertindak kepada 3 perkara lah. Pertama, yang nombor 1 ni, okay, pada low temperature. Ni kita anggap low temperature ya. Okay, yang perkara kedua ni adalah optimum temperature. Kita panggil high temperature. So cerita kamu, kalau kamu nak cerita pasal graph temperature of enzyme ni, kamu boleh bahagikan cerita kamu pada 3 bahagian. Kata kalau karangan tu 3 perenggan lah. Tapi kita bukan nak buat karangan ni, essay kita buat dalam bentuk point. So kita akan buat 3 kumpulan cerita yang berbeza. Okay, cerita kumpulan yang pertama tu adalah pada low temperature. So pada when the temperature is low, the rate of enzyme reaction is low. Okay, tu je nak kata. Bila rendah, rate of enzyme reaction pun rendah juga. Okay, tapi nak bagi tahu kenapa. Kenapa dia jadi rendah? Sebabkan, okay, kita berbalik semula pada hukum getaran. Kamu pernah belajar masa form 1 atau form 2, cikgu tak salah. Dia partikel-partikel dia akan bergetar pada suhu yang rendah. Okey, pada suhu yang rendah dia akan bergetar dengan perlahan. Okey, getaran dia dia perlahan je lah. Tapi makin kita tingkatkan temperature, getaran bagi setiap partikel akan jadi makin laju. Okey, bila dia punya temperature rendah, kinetic energy of enzyme and substrate is low. Tapi bila kita tingkatkan temperature, semakin kita tingkatkan temperature daripada 10 pergi ke 20, okay, 20 pergi ke 30, okay, the kinetic energy of substrate molecule and enzyme also increases. Okay, bila increase, kita bukan nak cerita dia bergetar tu. Kita nak cerita the collision, okay, the collision between enzyme and substrate, pelanggaran di antara enzyme dan substrate akan menjadi lebih kerap. Okay, become rapidly, lebih kerap. So bila pelanggaran lebih kerap berlaku, pertembungan antara substrate dengan active site of enzyme akan menjadi lebih kerap berlaku. Okay, dan dia menyebabkan the rate of enzyme reaction increases. Okay, tinggi temperature makin cepatlah enzyme dengan substrate bergerak, maka collision akan berlaku lebih cepat, reaction akan berlaku lebih tinggi. Okay, so sampai satu tahap kita panggil sebagai optimal temperature, the enzyme reaction is at its maximum. Okay, enzyme dia akan bertindak paling maksimum atau paling rate yang paling tinggi dia boleh jalankan. So itu adalah pada optimal temperature. Kebiasaannya pada suhu human body temperature, okay, which is 37 degree Celsius. Actually kalau kamu check suhu nak masuk pasaraya, berapa ya suhu yang biasa kamu dapat? 36. 36 kan? 36 point something lah, 36.5. 36.5, yes. Tapi maybe cikgu rasa dia buat 37 ni sebab dia average. Average sebab baby dia punya temperature dia tinggi sikit daripada adult. Tinggi sikit lah. Okay, bila kita tingkatkan lagi ni dah masuk pada cerita ketiga ya. Beyond daripada optimal temperature, after reaching the optimal temperature, any further increase in temperature will reduce the enzyme activity. Okay, will reduce the rate of enzyme reaction rapidly, and finally it stopped at 60 degrees Celsius. Okay, this is because at this temperature, at this high temperature, the enzyme become denatured. Okay, terurai ya, ataupun dalam bahasa Melayu denatured ni maksudnya
tenyah asli. Dia asli itu keadaan bond in the enzyme molecules break at extreme temperature. Okay, the enzyme are unable to retain three-dimensional form. The active site of enzyme changes the substrate dan complement active site of enzyme. So enzyme tu dah rosak lah, kita kata senang, tapi dia punya word yang sesuai adalah become denatured pada enzyme. Kalau baby bawah 2 tahun tu yang paling kritikal, bila badan dia panas je, itu yang selalunya orang kena make sure nak reducekan temperature. Bagilah ubat ke, tapi dia orang sampai bawah 2 tahun dia ada ubat tertentu. Sometimes dia tuam dengan air dan sebagainya, sebab bila temperature terlampau tinggi, dia akan causes banyak enzim dan body dia akan denature dan dia akan disrupt banyak proses dalam badan. Banyak proses dalam badan akan terganggu atau terbantut. Macam itulah. So dia akan menyebabkan masalah lain yang lebih besar lah pada baby tersebut. Jadi apa-apa kena make sure baby ni dia punya body dia mesti pada optimal temperature untuk memastikan pertumbuhan dia ataupun pembesaran baby tu tidak ada gangguan lain. So ini antara gambarnya lah. So kamu tengok dulu gambar yang bergerak-gerak ni. So ini adalah temperature increase ya. So dia punya tunjukkan dia laju bergerak. So pertembungan berlaku. Okey, akhirnya sampai pada temperature lebih tinggi, the enzyme tu denatured, terurai. Nampak ni enzim dah hancur lah, boleh tengok balik, dia ulang semula tu. So bergetaran lagi jadi makin tinggi as the temperature rises. Okay, so the colliding chances of enzyme dengan substrate to collide with each other higher until optimum temperature. But beyond the optimum temperature, the enzyme start denature. Okay. Kita kata bentuk dia yang elok lah, yang normal. Okay. Tapi bila dia denatured, all the bond yang ada yang membentuk dia pada bentuk ni, bond tu dia akan break. Okay, dia akan break. So dia akan menyebabkan rantaian tadi tu dia akan terurai. So dia akan jadi denature lah. Okay. Teruskan lagi, harap cepat sikit ni. Okay, tentang pH. Kamu tengok saja gambar tu. Ada ion hidrogen kat situ. So dia punya bentuk dia berubah sikit. Bentuk enzim berubah. So tentang pH, dia punya graf tak macam temperature tadi. Okay, kalau kamu tengok graf pH ni, dia macam temperature juga tapi dia ada banyak lengkuk. Tadi temperature di satu lengkuk je kan, dia boleh jadi banyak lengkuk. Ini kerana certain enzyme dia react the best at different pH. Okay, dia react the highest at different pH. So kalau kat sini contohnya enzim pepsin, optimum pH dia adalah at acidic pH. pH2 Okay, berbanding dengan salivary amylase yang ada dekat kita punya saliva ataupun air liur, okay, pH dia adalah near to neutral. Okay. However, dalam kita punya ileum, dalam kita punya duodenum ataupun kita punya usus, okay, pH yang paling sesuai adalah in alkaline. So kat sini dia buat dalam 8 ke 9 lah. So lengkuk dia hampir sama dengan temperature tadi, cuma dia ada beberapa lengkuk berbeza mengikut enzim yang berbeza. Okay, so yang ni kamu boleh ceritalah, kamu boleh cerita pasal pepsin, amylase dan trypsin. Okay, all enzyme react most effectively at their optimal pH. Okay, so apa yang berlaku sekiranya pH itu tidak sesuai? Okay, dia akan change the charge of active site. Okay, the charge of active site of enzyme kat sini Kalau dia tidak sesuai, dia akan bertukar juga bentuk active site. Jadi enzyme substrate complex cannot be formed. Tetapi untuk case yang ini dia bukan kata denature, dia hanya berubah temporary sahaja. So bila pH tu dah return to the optimal level, the charge on active site will be restored. So enzyme tu boleh function as normal.
However, kalau pH tu terlampau ekstrim pula, perubahan pH dia terlampau ekstrim, boleh juga denature. Tapi kamu kena tekankan perkataan ekstrim ni lah. Contohnya, dia sepatutnya pepsin ni pH 2, tapi kamu letak dia dekat pH 10. So nanti pepsin tu dia boleh terus denature juga. So yang ni kita gunakan faktor kita ada substrate concentration. As the substrate concentration increases, the rate of enzyme reaction increases. Okay, tapi sampai satu limit sahaja. Sampai satu limit, kalau kita tinggikan lagi concentration of substrate, the rate of enzyme reaction no longer increases. Okay, sebab dia dah sampai limit dia lah, sebab kat situ dia dah penuh. So nanti kamu boleh baca. Okay, enzim dah saturate, so tidak boleh lagi nak pertambahan substrate tidak boleh lagi meningkatkan rate of enzyme reaction sebab dia dah saturate, kena tunggu turn dulu. Tunggu turn untuk enzim habis react untuk satu substrate, so baru substrate lain boleh masuk. Dan juga kalau kita tinggikan concentration of enzyme, the rate of enzyme reaction increases as well. Sampai satu tahap kita tinggikan enzyme concentration, the rate of enzyme reaction no longer increases. Okay, yang tiga ni no longer increases sebab dia dah sampai limit. Dia ada limiting factor. So kat sini kamu kena tingkatkan benda lain pula lah. Kalau kamu tingkatkan lagi enzyme reaction, enzyme concentration dah tak berguna dah untuk tingkatkan rate of enzyme reaction. Kamu kena tingkatkan benda lain, such as kita tingkatkan concentration of substrate. Barulah boleh meningkat balik seperti nombor 2.